Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita pada malam ini untuk subjek sains. Kita sambung lagi pembelajaran kita untuk subjek sains. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang Muallim nak ajar pada malam ini. Oh, bukan nak ajar. Okey. Malam ni kita nak buat ulang kaji. Okey, sebab kamu dah cuti seminggu kan hari tu kan? Kamu dah cuti seminggu. Sekejap. Okey. Kamu dah cuti seminggu, jadi malam ini kita akan buat ulang kaji supaya kamu ingat apa yang kamu dah belajar sebelum ini. Dan kelas sebelum ini, kelas-kelas sains sebelum ni adalah kelas offline. Okay, jadi kita nak ulang semula apa yang video yang kamu tengok dalam kelas offline sebelum ini, supaya kamu ingat dan apa? Dan kamu ingat sampai bila-bila lah. Okay, ingat sampai bila-bila. Okey, sekejap Baik, sebelum itu, siapa yang tak Muallim harapkan semua dah siap buku aktiviti sains muka surat sampai muka surat 62. Okey, Muallim harap semua dah siap sebab hari ni kita nak tengok sikit sampai muka surat 62. Okey. Sekejap Okey, kita ada dua. Kelas offline sebelum ni kita ada dua video YouTube. Okey. Jadi kita tengok malam ni sikit video YouTube yang kita tengok pada kelas offline sebelum ini. Okey. Baik, sekejap Muallim share screen. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Isi padu. Kedua, mengukur isi padu kotak lohong. Ketiga, mengukur isi padu cecair. Dan yang keempat, menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Baik, ingat maksud isi padu. Apa itu isi padu? Muallim dah ajar dalam kelas sebelum ni, kelas online sebelum ni. Isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Ingat tak kelas offline sebelum ni Muallim ada tunjuk kotak. Okey, kotak kalau Muallim letak dalam kotak tu tisu ke, kertas ke. Jadi Muallim tanya berapakah isi padu tisu yang ada dalam kotak tu, ataupun kalau tak ada apa-apa, kalau kosong sahaja pun ada isi padu juga, itu kita panggil isi padu gas sebab dalam kotak itu ada gas. Okey, jadi isi padu apa? Isi padu adalah besarnya sesuatu ruang. Dia mesti ruang tau. Tak kisahlah ruang tu apa dia. Bilik ke, kotak ke, kelas ke, kereta ke, rumah ke, kamu punya bekas baju ke, kamu punya bekas mainan ke, tak kisah apa benda. Okey, jadi besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal. Okey, dia boleh jadi pepejal. Pepejal tu maksudnya benda benda yang keras ni. Ni kita panggil pepejal. Okey, pepejal macam ni. Okey, cecair. Okey, contohnya ini botol air Muallim ni. Dalam ini Muallim isi air. Jadi Muallim nak tahu berapakah isi padu air dalam botol Muallim ni. Okey, jadi dalam botol ni kalau Muallim buka, ni ada ruang ni. Dalam ni ada ruang kan. Okey, jadi Muallim nak tahu berapakah ruang yang dipenuhi oleh air. Tengok, air Muallim ni tak penuh. Sampai sini je. Okey, jadi Muallim nak tahu berapa isi padu air yang ada sampai sini ni. Okey, cecair ataupun gas. Gas tadi macam Muallim cakap lah. Okey, ada kotak. Walaupun kita tak isi apa-apa dalam tu, tapi kotak itu sebenarnya dipenuhi oleh gas. Jadi kita boleh kira berapa isi padu gas. Okey,
seterusnya. Pertama, unit untuk mengukur isi padu. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dalam unit yang sesuai. Sebagai contoh, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ml. Isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau L. Dan isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau M²3. Okey. Baik, kena ingat unit isi padu. Okey, dia mengikut kesesuaian ruang yang kamu nak tahu tu. Okey. Baik, kalau contohnya, ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, contohnya susu, kotak susu. Kotak susu kecil je. Okey, jadi kita gunakan unit mililiter. Okey, mililiter ataupun dia tulis ml. ml tu maksudnya mililiter. Okey. Baik. Kalau besar sikit botol air macam ni besar sikit ni. Okey, bukan macam saiz air kotak besar ni je. Ni besar sikit. Okey, jadi kalau air botol macam ni, unit dia yang sesuai adalah liter sebab dia sederhana besar. Okey. Liter ataupun dia tulis L. Okey. Kalau ruang ataupun ruang yang lebih besar, contohnya macam tangki air yang ni, tangki air ni, kita akan gunakan unit meter padu ataupun M²3. Kuasa 3 tu apa? Yang 3 kecil tu. Okey, ni M²3. Okey, jadi kena ingat 3 unit isi padu digunakan mengikut kesesuaian. Yang pertama mililiter, yang kedua liter, yang keempat meter padu. Okey. Kedua, mengukur isi padu kotak lohong. Bagaimanakah cara kita mengukur isi padu kotak lohong? Isi padu kotak lohong boleh diukur dengan menggunakan kubus 1 cm padu. Isi padu kotak lohong sama dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kubus 1 cm padu yang digunakan. Mari pindahkan kubus-kubus tersebut ke dalam kotak lohong. Oleh itu, isi padu kotak lohong sama dengan 8 cm padu. Okey, jadi yang ini dia nak terangkan macam mana kita nak ukur ataupun nak kira isi padu kotak lohong. Ini kotak lohong ni, okey. Jadi kita gunakan kubus 1 cm padu. Setiap satu kubus ni isi padunya adalah 1 cm padu. Kenapa 1 cm padu? Sebab dia punya panjang, lebar dan juga tinggi 1 cm padu panjang, 1 cm panjang, 1 cm lebar dan 1 cm tinggi. Jadi isi padu 1 kubus bersamaan 1 cm padu. Tetapi untuk memenuhi kotak lohong yang warna kuning ni, kita perlukan 8 kubus. Jadi kalau 1 kubus 1 cm padu, kalau 8 kubus bermaksud 8 cm padu. Okey. Jadi dengan adanya 8 kubus barulah penuh kotak lohong tu, bermaksud
isi padu kotak lohong adalah 8 cm padu. Okey, yang ini pun kamu kena tahu macam mana nak kira isi padu kotak lohong. Okey, tapi ni senang je. Mengukur isi padu cecair. Okey, ini yang kamu perlu bagi tumpuan. Macam mana kita nak ukur isi padu Ia cecair? diukur menggunakan alat pengukur seperti bikar, atau silinder penyukat. Baik, untuk mengukur isi padu cecair, kebiasaannya kita akan menggunakan bikar. Okey, ini bikar. Okey. Atau kita gunakan silinder penyukat. Kenapa kita gunakan bikar atau silinder penyukat ni? Kerana pada bikar dan juga silinder penyukat ni telah ada julat ukuran untuk mengetahui isi padu cecair. Maksudnya, contohnya, okey, muallim ada satu bikar. Oh, kejap. Muallim ada bikar kat sini sekejap . Okey, muallim ada bikar. Ini bikar muallim, okey? Tengok, dekat sini ada julat pengukur. Okey. Dia ada 50, 100, 150. Jadi, bila muallim tuangkan air ke dalam bikar ini, kenapa dia lagi kecil ni? Okey. Bila muallim tuangkan air ke dalam bikar ni, tengok muallim tuang air. Okey, jadi muallim boleh tengok isi padu mana? Okey, isi padu air ini berdasarkan apa? Okey, tengok ni. Nampak tak? Okey, kamu nampak tak ni ada bacaan-bacaan ni kan? Muallim tengok kat sini. Okey, ni ada berapa? Contohnya sekarang ni muallim telah isi 150 mililiter. Ni sekarang ni 150 mililiter. Jadi muallim baca. Okey, 150 mililiter. Okey, baik. Sebab itu, untuk mengukur isi padu cecair, kita perlu gunakan bikar ataupun silinder penyukat supaya kita tahu berapakah air yang telah kita tuangkan. Okey. Okey, seterusnya. Bagaimanakah cara mengukur isi padu cecair? Bacaan perlu diambil pada kedudukan mata yang betul. Kedudukan mata yang salah akan menyebabkan mendapat bacaan yang salah. Okey, dah terlepas. Okey. Baik. Jadi ini bikar. Okey, ini bikar muallim kan? Okey. Ini bikar muallim. Jadi mata muallim untuk tengok mata muallim untuk tengok cecair yang ada dalam bikar muallim ini. Okey, muallim perlu tengok selalui dengan apa? Dengan level ataupun paras air ni. Muallim tak boleh tengok macam ni. Salah. Kalau bawah macam ni pun salah. Okey, dia kena satu baris ni, nampak ni. Air tu ada dekat sini, mata muallim ada dekat sini. Sama. Kalau muallim tengok macam ni, salah. Kalau tengok macam ni pun salah. Kenapa kita kena tengok macam ni? Kita perlu tengok meniskus. Okey, bukan menikus. Ya, menikus tu lain. Meniskus. Meniskus tu apa? Meniskus tu adalah paras air. Paras air yang dia ada melengkung. Nanti kita lukis nanti Nanti kita lukis meniskus tu macam mana. Mata perlu berada pada nampak tu, aras meniskus. meniskus semasa mengambil bacaan.
Okey, jadi inilah meniskus. Okey, bila kamu pakai silinder penyukat ni, kamu akan nampak dia macam melengkung sikit macam tu. Jadi meniskus tu adalah yang bawah ni, yang sini. Okey. Meniskus tu dia melengkung macam ni. Okey, paras air kamu macam ni nanti kamu tengok. Okey, meniskus tu adalah yang ini, yang level ni. Jangan tengok yang atas ni. Tengok yang sini. Okey. Jadi kalau Muallim punya bika ni, Muallim tengok yang bawah ni lah. Okey, itu adalah meniskus. Okey. Bukan tengok yang tepi sini. Tengok yang bawah ni. Garis yang ini. Okey. Meniskus adalah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Dan yang terakhir, menentukan isi padu pepejal tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Apakah kaedah sesaran air? Okey. Seterusnya, kita kena tahu juga macam mana kita nak cari isi padu pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata tu maksudnya apa? Pepejal tidak sekata tu benda-benda yang kita tak boleh nak kira isi padu dia menggunakan kubus ke, tak boleh. Okey. Dia tak sekata, bentuk dia tak sekata. Contohnya macam ni lah, Muallim ada apa ni? Ni contoh ada gam dah ni. Muallim tak tahu berapa isi padu dia. Okey. Oh, silap lah. Silap. Nak letak. Apa nak bagi kamu faham Sekejap Okey, contohnya ini konon-konon lah ini batu, okey. Katakanlah ni batu. Batu ni bentuk dia tak sekata. Okey, bentuk dia tak sekata. Ni pemadam tapi konon-konon lah batu, okey. Jadi macam mana Muallim nak tahu isi padu batu yang tidak sekata ni? Muallim kena boleh tahu dengan menggunakan cara kaedah sesaran air. Apakah itu? Okey, kamu tengok dulu video ni Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu objek. Okey, maksudnya ini sekarang ni air ni, okey. Muallim punya air ni adalah 150 ml. Okey. Bila Muallim letak batu ni tadi, letak dalam ni, isi padu air ni akan naik sikit. Dia sekarang ni jadi 170 ml. Okey. Tadi mula-mula sebelum masukkan batu ni tadi, isi padu dia 150 meter. Selepas masukkan batu ni, dah masukkan batu, isi padu dia menjadi 170 ml. Okey. Baik. Cara pertama kaedah sesaran air. Perhatikan animasi ini. Okey, tengok. Oleh itu, isi padu batu sama dengan bacaan isi padu akhir. Tolak bacaan isi padu awal. Baik. Okey. Jadi maksudnya tadi awalnya isi padu air Muallim ni 150 ml. Lepas Muallim masukkan batu, dia jadi 170 ml. Okey. Jadi isi padu batu Muallim yang letak dalam ni, isi padu batu ni adalah bacaan isi padu akhir. Isi padu akhir tadi berapa? 170 lepas dah masuk batu tadi kan. Tolak bacaan isi padu awal sebelum letak batu tadi berapa? 150. Jadi 170 tolak 150. Jawapannya adalah
20 ml padu. Jadi 20 ml padu tu adalah isi padu batu. Okey. Ini contoh dia buat. Okay, ini adalah kaedah yang pertama untuk kita kira isi padu bagi sesaran air. Okey. Cara kedua dalam menggunakan kaedah sesaran air adalah dengan menggunakan tin Eureka. Baik. Cara kedua, kita tak pakai bika macam ni. Okey, kita kena gunakan nama dia apa? Tin Eureka. Tin Eureka. Okey, tin Eureka ni apa? Tin Eureka ni dia macam bika macam ni. Tapi dia ada satu Mualim tin Eureka Mualim tak ada Okey. Tapi dia ada satu orang panggil apa ni? Lorong ataupun terowong ni, laluan yang ni. Dia ada laluan yang ni. Jadi kamu isi air penuh sampai sini, bila kamu masukkan batu dalam ni, air yang terlebih tu akan keluar kat sini. Okey. Jadi air yang keluar tu nanti berapa isi padu air yang keluar tu, itulah isi padu batu. Okay, kita tengok ini dia buat Isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu batu. Sudah belajar. Okey, tengok ni. Okey, baik. Jadi ini tin Eureka tadi, warna biru ni, tin Eureka. Kita letakkan batu dalam dia. Kemudian air yang terlebih tadi, bila kamu letak batu dalam ni, dia akan terkeluar sikit air. Okey. Dia akan terkeluar. Dan air yang terkeluar tu adalah isi padu batu. Okey. Air yang terkeluar tu kita panggil air yang tersesar. Okey. Air yang tersesar. Jadi air yang tersesar tu adalah isi padu batu. Okey. Okay, ada lagi tak? Okay, kita ni kita recap. Okay, baik. Sekejap Okay. Faham tak semua? Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya Mualim? Pasal nak kira isi padu ke? Ya. Siapa yang tak faham lagi? Siapa yang tak faham lagi? Cara nak kira isi padu. Ada ke? Tak ada Semua dah faham Okay, semua dah faham? Bagus. Okay. Cuba kamu buka muka surat 58. Muka surat 58, buku aktiviti. Buku aktiviti ni muka surat 58. Dah, saya dah buat. Dah buat Okay. Alim. Ya, saya. Dah buat. Nombor 3 ni tak ada buat. 3 yang mana? Dah siap. Okay, baik. Jom kita tengok sikit. Kita bincang sikit yang ni. Okay, lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Surat berapa? Mana-mana tadi? 58. Buku aktiviti ni muka surat 58. Okey, baik. Kita tengok Saya ingin mengukur, tengok kotak yang atas ni.
saya ingin mengukur isi padu kotak lohong. Lihat kotak lohong. Kotak lohong yang tadi kita letak kubus tu. Saya boleh menggunakan untuk mengetahui isi padunya. Menggunakan apa? Kubus 1 cm. Kubus 1 cm Besar berapa? Persegi. Besar 58. Okey. Yang kedua, saya ingin mengukur isi padu air kotak. Saya boleh menggunakan apa? Kubus. Ha? Kubus 2 cm. Kubus 2 cm3. Saya ingin mengukur isi Kubus. padu Linda penyukat. 1 cm. Sentimeter. Linda penyukat. Silinder penyukat. penyukat. Okey. Nombor 3, saya ingin mengukur isi padu batu. Saya boleh menggunakan apa? Silinder penyukat. Kan? Kubus 2 Silinder penyukat dan kubus 2 tin. kubus lah. Tin Eureka, silap. Tin. Tin Eureka. Okey. Okay, semua dah siap sampai muka surat 62 kan? Sampai sini dah siap kan? Dah. Habiskan. Okay. Ada apa-apa soalan juga nak tanya? Dah tahu lah. Dah faham dah ni? Letak batu dalam ni dah faham dah? Dah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, Muallim harap kamu semua faham dan boleh ingat. Okay. Tentang tajuk isi padu ini. Okay, sebab nanti kelas offline akan datang hari Khamis nanti. Hari apa? Hari Jumaat. Kelas offline hari Jumaat. Kita terus masuk tajuk ketumpatan. Okay, kita nak tengok objek mana yang tumpat. Objek kalau tenggelam tu maksudnya dia tumpat ke tak. Okay, kalau dia terapung dia tumpat ke tak. Okay. Baik, kalau tak ada apa soalan lagi, sampai sini saja kelas kita pada malam ini. Sebelum kita habiskan kelas kita baca doa dulu. Bismillah. Dah tahu lah. Allahumma Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Tak ada homework Assalamualaikum. Salam. Ada homework. Tak ada homework. Ada homework ke? Ada homework, tak ada homework. Assalamualaikum.